Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 14. Bab 14 ialah tajuk pertempatan. Okey, pertempatan atau tempat tinggal kita lah. Okey, bab 14. Ni agak-agak siapa tahu ni kat mana ni? Bandar apa ni? Sini ni. Okey. Ni kalau kita tengok kereta Jambatan Pulau Pinang, macam Jambatan Pulau Pinang tu. Ini sebelah pulau lah ni. Padat macam ni. Okey. Industri pertempatan merupakan tempat tinggal penduduk di sesuatu kawasan. Tempat tinggal kita lah. Tak kisahlah di luar bandar, di bandar, okey. Tempat di mana orang tinggal. Okey, sesuatu pertempatan berbeza antara satu sama lain dari segi saiz, kemudahan infrastruktur dan juga tahap perkembangan. Okey, pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar mempunyai perbezaan dari segi fungsinya, namun masih lagi bergantung antara satu sama lain. Okey, saiz dia luar bandar dengan bandar tu kita tahulah saiz dia, penduduk dia tak sama kan, infrastruktur dia tak sama, jumlah penduduk dia tak sama. Okey, dalam bab ini, okey, kita akan belajar iaitu jenis pertempatan, hierarki pertempatan, kelas-kelas dia, contoh pola pertempatan, pola ni atau bentuk tempatan, bentuk tempat tinggal, faktor yang mempengaruhi pola pertempatan, contoh fungsi pertempatan bandar dan luar bandar, saling bergantung bandar dan luar bandar. Okey, eksplorasi dia lebih kurang macam ni. Ada sampai 14.6. Okey, kita tengok 14.1 hari ni kita tengok sampai 14.2 ke 3 lah. Okey. Pertama jenis pertempatan boleh bahagikan kepada dua, luar bandar dan bandar. Dia berbeza dari segi jumlah penduduk, ciri dan juga fungsi. Jumlah penduduk, ciri dan juga fungsi. Kita ada dua, pertempatan luar bandar, pertempatan bandar. Jenis pertempatan kita ada dua. Dia dibezakan oleh jumlah penduduk, ciri dan juga fungsi dia. Kita tengok ni contoh, ni Lahad Datu Sabah, Kuala Lumpur, ibu negara kita. Lahad Datu ni Sabah, tengok dia Sabah ni cantik juga tempat dia. Dia kawasan, kalau dari duduk kampung tu nampak Gunung Kinabalu memang wow lah. Okey. Jenis pertempatan kita ada luar bandar dan juga bandar. Kita tengok tengok satu persatu. Kita tengok secara perbandingan lah. Jumlah penduduk dulu. Luar bandar dan bandar. Jumlah penduduk kurang daripada 20,000 orang. Kepadatan adalah rendah. Tak jadi pula. 20,000 orang. Kepadatan adalah rendah. Penduduk bandar melebihi. Ini kurang kurang 20,000. Yang ni melebihi 20,000 orang. Kepadatan dia adalah tinggi. Kepadatan kita ukur ikut apa? Kita dah ada belajar tajuk sebelum ni iaitu berapa orang sekilometer persegi. Per kilometer persegi. Luar bandar, ciri-ciri ekonomi yang berasaskan pertanian. Hubungan sosial yang rapat, maksudnya dalam satu kampung, kita kenal lah. Kebanyakan orang dekat kampung tu kita kenal. Boleh jadi saudara kita atau juga saudara jauh. Atau orang yang memang kita jumpa hari-hari. Jadi hubungan sosial dia rapat. Ini ciri dia lah. Kemudian asas dan sosial yang minimum. Kemudian asas dan sosial yang minimum. Kemudian asas tu ada elektrik, telefon, air,
jalan raya ada tapi terhad lah. Mungkin tak ada, contoh laluan Foodpanda kadang-kadang tak cover kawasan tu. Contohlah kemudahan sosial. Nak pergi rekreasi tak ada, kena pergi mandi sungai. Rekreasi juga tu. Tapi cara luar bandar lah. Kalau cara bandar, pergi ada dewan, so boleh pergi main futsal, main badminton, apa-apalah, ada gymnasium. Ada kedai-kedai repot, kedai kopi hipster. Kedai-kedai hipster. Kalau kat luar bandar tak ada lah. Kedai kapung, kedai kopi kapung lah. Tapi masih lagi bersosial. Konsep dia sama, cuma bentuk dia lain. Kalau di bandar, dia ada ciri-ciri moden. Dari segi guna tanah. Bangunan dia lah. Struktur bangunan, infrastruktur dia. Kegiatan ekonomi, dia lebih pada perniagaan yang berskala besar, perkhidmatan. Kalau perkilangan, kalau kawasan tertentu ada perkilangan lah pada Islam. Kemudahan sosial dan sifat struktur dia berbeza, serta cara hidup. Macam tadi lah cara hidup. Kalau orang bandar suka pergi shopping, suka pergi lepok-lepok kedai hipster, kedai hilir kata. Kalau kapal lain pula cara hidup tu penduduk dia. Aktiviti ekonomi lebih mengutamakan pertanian, pembalakan, pelombongan dan perikanan. Itu dia bagi contoh. Kubang Palah, Kelantan. Mana Kubang Palah? Pasimah. Kampung Belukar, Perlis, Lak Datu, Sabah. Letak nama kampung. Bayu, Sarawak. Kalau di bandar, dia mengutamakan perniagaan dan perkhidmatan. Contohnya, bandar-bandar besar lah kat negara kita. Luar bandar, dia sektor primer, sektor ekonomi primer yang berasaskan sumber semula jadi. Tanaman, perikanan, peternakan, pelombongan, pembalakan. Peternakan dia tak letak sini deh. Tapi pertanian ada yang kalau pertanian tu sebagai peternakan dalam kumpulan pertanian. Cuma kalau di bandar, ingatlah dia perniagaan dan perkhidmatan. Nanti awak tulis contoh bandar dia, ini pun contoh kampung lah. Nama-nama kampung kawasan luar bandar. 12.2 hierarki atau susunan satu-satu bandar tersebut. Satu bandar. Susunan satu-satu pertempatan, pengkelasan dia. Hierarki pertempatan adalah susun atau pertempatan daripada sebuah kampung kepada bandar yang lebih besar. Bilangan penduduk akan dijadikan kayu ukur untuk mengklasifikasi hierarki pertempatan. Kampung berapa ribu, pekan berapa ribu, bandar berapa ribu. Dia guna kampung lah. Dia tak guna, kalau nak ikutkan, kita boleh guna selain daripada tu, kita boleh guna juga fungsi dia. Dan juga saiz dia. Tapi nak mudahnya kita ikut ni lah, jumlah penduduk lah. Sebab benda ni boleh, data ni boleh diambil. Kalau kita tengok ni, rajah dia, bermula daripada kampung, pekan, bandar, bandaraya, metropolis, megalopolis. Ini info tambahan boleh baca lah, konurbasi. Juga ada kadang-kadang tanya ada soalan objektif, apakah maksud konurbasi? Konurbasi ialah pencantuman dan penggabungan bandar-bandar yang berhampiran. Itu konurbasi Kuala Lumpur, PJ, Subanjaya, Shah Alam, Kelang. Kita tengok satu persatu. Hierarki pertempatan berdasarkan jumlah populasi dan contoh pertempatan. Kampung 100 hingga 999 orang. Contoh pertempatan Felda Sahabat di Sabah, Kampung Bukit Rambai di Melaka, kampung kita lah. Pekan 1000 hingga 19,999 orang.
Pekan Tenom, Pekan Tanjung Sedili, Pekan Tok Uban. Okey, bandar 20,000 hingga 99,999. Okey, Kota Baru, Taiping, Quito, Ecuador, Hanoi di Vietnam. Hanoi tak sampai ke 1,000 Hanoi. Ramai rasanya. Dia tak apalah, dia ambil data ni kan, dia dah buat kajian dah. Okey, bandaraya 100,000. Okey, contoh dia Kota Baru. Penduduk Kota Baru lebih 100,000. Tapi dia masih lagi belum dikelaskan sebagai bandaraya ikut konsep. Sebab kita ada negara ikut konsep. Dia ada indikator dia tertentu. Okay. Walaupun Kota Baru ni dah lebih 100,000 tapi dia tak dipanggil bandaraya. Yang istilah bandaraya Islam tu yang istilah kerajaan negeri sahaja yang bagi. Okay. Bukan dalam konsep kerajaan tempatan. Okay. Dia belum diiktiraf sebagai bandaraya sebab dia ambil kira dari segi saiz penduduk satu, pendapatan pihak majlis daerah dia tu. Dan juga lebih kepada fungsi satu lagi. Okey. Okey, bandaraya Kuching, Ipoh, Cape Town, Sao Paulo, Brazil. Okey. Kemudian kita tengok bandaraya tadi. Metropolis pula. Penduduk dia 1 juta hingga hampir 3 juta lah. Sorry nak cukup 3 juta dah. Bangkok, Beijing, Jakarta, Manila. Kuala Lumpur pun boleh masuk dalam kumpulan metropolis. Okay, penduduk di Kuala Lumpur sekitar, ini megalopolis ni besar sangat ni. Populasi 3 juta. Kuala Lumpur apa? Kalau nak kira center saja saya rasa kita dah kena siamak semula. Okay. Tapi metropolis lah lebih daripada 1 juta. Okay, megalopolis penduduk dia lebih daripada 3 juta. Okay, ni kawasan dia sangat luas dan juga sangat ramai orang. Okay, Tokyo, Sao Paulo, bukan Sao Paulo, Brazil, Sao Paulo, Sao Paulo saya rasa Bangkok. Nantilah, ada kadang-kadang data ni berubah-ubah ikut buku kan. Okay, megalopolis Boston, Washington, megalopolis San, California dan Shanghai, Beijing, Mumbai, tu lebih 3 juta semua tu. Cuma penduduk lebih 3 juta, tapi kadang-kadang kita kena tengok pula fungsi dia. Sebab bandar kelas megalopolis ni dia fungsi dia adalah bandar global. Okay. Bandar ni adalah London contoh. Tumpuan penduduk dari seluruh dunia akan pergi ke London untuk apa-apa tujuan saja. Okay, bandaraya berkelas global itu boleh katakan bandaraya megalopolis. Okay, so nanti buat nota pola penempatan lah sikit lagi. Okay, 14.3 pola penempatan ialah susun atur rumah atau bangunan di sesuatu tempat atau kawasan. 4 jenis pola penempatan yang ini pun kita dah belajar dalam menengah rendah dulu. Okey, pola penempatan berpusat susun atur rumah adalah padat. Okey. Banyak bangunan dan rumah dibina padat dan bertumpu di sekeliling pusat tumpuan penduduk. Okey, contohnya Seremban, Dubai. Contohlah, tu bandar lah, senang cerita dah. Okey. Padat dan bertumpu di pusat tumpuan penduduk. Apa-apalah. Okey, berjajar, susun atur rumah dan bangunan terletak dalam satu barisan atau deretan. Okey. Selari dengan sungai, tali air, jalan raya atau jalan kereta api. Contoh, sepanjang jalan kereta api antara Kelang dengan Kuala Lumpur dan laluan kereta api Shinkansen di Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka. Okay, berjajar. Sepanjang jalan, tepi sungai, pinggir pantai. Okay. Kadang-kadang ada juga kawasan pinggir pantai tu sejajar di bahagian gigi pantai. Okay. Berkelompok, susun atur rumah dan bangunan adalah rapat dalam satu kelompok yang terancang dan teratur. Dia rapat tapi dia dalam satu kelompok. Contohnya di ladang rancangan Felda dan ladang Chosonis di Kuala Kurau.
Boleh Google lah apa benda ladang Cenosi. Okay, di Kuala Kurau, Perak. Tapi kalau konsep di Malaysia, kalau kita boleh katakan berkelompok ni banyak kita ambil contoh Felda lah. Dia pertempatan yang terancang. Okay. Berselerak, ini biasa di kampung. Susun atur kediaman dan bangunan tidak sekata. Rumah-rumah dibina berselerak tanpa susunan. Jarak jauh antara rumah ni dengan rumah lain. Kalau kampung kita padat tu lain pula, dia boleh jadi kelompok. Kalau kawasan kampung. Kalau berselerak ni biasanya kat kawasan yang jauh-jauh lah. Luar bandar. Okay. Mestinya luar bandar. Di kawasan tanah perindustrian, aktiviti pertanian, getah, padi, kelapa sawit. Okay. Okay, yang ni cuma ulangan balik tajuk yang awak dah belajar masa di menengah rendah dululah. Okay, pola pertempatan. Okay, itu saja untuk kali ni. Sehingga jumpa lagi dalam video akan datang. So, buat nota dan tengok video untuk tengok huraian kepada yang dalam poin dalam buku teks. Okay, itu saja. Assalamualaikum.